Hadirin sekalian, dari Melaka pergi ke Serdang, singgah sebentar di Bukit Serindit, Puan umpama bintang gemilang, titipkan amanat barang sedikit. Majlis pada pagi ini diteruskan dengan ucapan perasmian. Untuk itu, dengan sukacita dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program sambutan Hari Buku Sedunia 2014 peringkat Universiti Sains Islam Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari-saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Encik Jasmine Jaimon, Ketua Pustakawan USIM. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Awangku Abdul Rahman, Haji Awangku Yusof, Pengarah Pusat Hubungan Industri dan Pengkomersialan USIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Roshada Hashim, Pengarah Pusat Perhubungan Antarabangsa. Yang berusaha Hajah Cik Zainab binti Omar, Pengarah Dewan Bahasa dan yang berusaha Puan Hariza Muhammad Yusof, Ketua Bahagian Penerbitan USIM, semua dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, pengarah-pengarah, timbalan-timbalan pengarah, ahli-ahli akademik, pegawai-pegawai kanan, kaki tangan universiti, tetamu-tetamu jemputan, guru-guru sekolah, para pelajar, seterusnya wakil-wakil daripada MPP dan semua hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ceria kalbu bagai perindu, melihat semua bagai alu. Tidak hamba pandai berkata, tapi sekadar berbahasa. Berlenggok kata pemanis bicara, menyambut nan tuan datang ke USIM bagi memeriahkan sambutan Hari Buku Sedunia. Cukuplah sudah pemanis kata bicara, pengganti sirih nan seulas dengan pinang. Moga sambutan tidak kurang, moga yang bertandang tiada suram. Apa yang lebih ingat-ingatkan, apa yang kurang diam-diamkan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di dalam majlis sambutan Hari Buku Sedunia 2014 peringkat USIM pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah pada seluruh ahli jawatankuasa program sambutan Hari Buku Sedunia kali yang kelima yang pernah dianjurkan. Syabas dan tahniah tanpa berbelah bagi dan setulus hati kepada AJK yang masih mampu menganjurkannya secara konsisten tanpa gagal, dan tahniah kita ucapkan pada Jabatan Perpustakaan. Dan syabas juga bagi bahagian penerbitan. Dan juga terima kasih tidak terhingga kepada Sekretariat Sahabat Kembara Ilmu atau SKIL. Ya, bagi semua yang belum mengetahui, SKIL ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang dilatih oleh Jabatan Perpustakaan untuk melakukan libat sama komuniti, dan juga Barisan Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar ataupun MPP USIM, Terima kasih juga diucapkan di atas kesudian pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih, Dan juga terima kasih kita pada Galeri Ilmu Sendirian Berhad, yang semuanya telah sudi turut bekerjasama dalam penganjuran program pada kali ini. Hari Buku Sedunia bukan sekadar acara tempatan tetapi acara sejagat. Tujuannya bagi memertabatkan kedudukan buku sebagai sumber pengetahuan utama.
Walaupun teknologi maklumat dan komunikasi berkembang pesat, tetapi buku sebagai wadah untuk membina peradaban dunia tetap kekal dan tidak berubah. Mungkin ramai yang kurang maklum bahawa Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia adalah resolusi daripada Persidangan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNESCO yang telah berlaku pada 15 November 1995 yang telah mengisytiharkan bahawa 23 April sebagai Hari Buku. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tarikh 23 April 2010 adalah Hari Buku Sedunia. Dan UNESCO dalam konferensnya di Paris pada 15 November 1995 telah memutuskan 23 April sebagai Hari Buku Sedunia dan juga Hari Hak Cipta Sedunia. Dan kedua-duanya diputuskan sebagai memperingati sumbangan luar biasa buku ataupun pengarang. Sebenarnya, Hari Buku Sedunia berkait rapat juga dengan peradaban Islam yang amat memberikan tempat yang paling tinggi pada orang yang berilmu. Apakah maknanya gagasan dan idea yang terakam sunyi dalam minda kita tanpa diluahkan pada mereka yang memerlukan? Gagasan dan idea hanya akan tinggal berkurung dan berkarat tanpa penterjemahan ke dalam bentuk buku yang boleh diakses oleh semua orang. Cuba kita bayangkan secara analogi yang kritis, cuba kita berputar ke zaman silam sejenak. Apakah akan berlaku sekiranya ijtihad mendokumentasikan Al-Quran semasa zaman Khalifah Uthman bin Affan tidak dilaksanakan dan dianggap bid'ah oleh setengah pihak pada zaman itu? Apakah mungkin kita akan dapat membacanya dan menghayati Al-Quran sekarang? Dalam sejarah ilmuwan Islam, kita ada ramai tokoh besar yang menjadi sumber rujukan masyarakat Eropah sehingga kini. Nama seperti Abu Rayhan Al-Biruni yang merupakan seorang ahli matematik, astronomi, ahli fizik, cendekiawan, penulis ensiklopedia, ahli falsafah, ahli astrologi, pengembara, pakar sejarah, ahli farmasi dan guru yang banyak telah menyumbang pada bidang matematik, falsafah, perubatan dan sains dari Persia. Dia dipertimbangkan sebagai bapa bagi Unified Field Theory oleh pemegang anugerah Nobel iaitu Profesor Abdul Salam. Abu Rayhan Al-Biruni hidup hampir 1000 tahun yang lalu dan sezaman dengan Ibn Sina dan Sultan Mahmud Ghazni. Seperti yang kita maklum, keilmuan dan masyarakat Islam tidak pernah terpisah. Malah apabila surah yang pertama yang diturunkan pada manusia, iaitu Iqra, telah menyuruh manusia untuk membaca dan ia merupakan satu impak yang besar pada umat Islam sehingga kini. Proses ketamadunan serta peradaban manusia tidak akan hilang jika bermula dengan konsep membaca yang membawa maksud mencari ilmu sehinggalah sampai jasad di kandung badan. Masyarakat Islam mempunyai deretan sarjana Muslim yang panjang. Seperti apa yang dikatakan oleh George Sarton, tugas utama kemanusiaan telah dicapai oleh para Muslim. Filosofi terbaik seorang ahli falsafah terbaik Al-Farabi adalah seorang Muslim. Ahli matematik terbaik Abul Kamil dan Ibn Sina juga adalah seorang Muslim. Ahli geografi dan ensiklopedia terbaik adalah Al-Masudi, juga seorang Muslim, dan Al-Tabari, ahli sejarah terbaik, juga seorang Muslim. Maka saya juga tertanya pada hari dan zaman ini, siapakah di antara Muslim yang masih lagi diagung-agungkan sebagai yang terbaik? Kita, tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh hidup hanya di kegemilangan zaman silam. We got to do something today. What are we doing today? Ini yang saya tanya-tanyakan. Di manakah ilmuwan Islam sekarang ni? Alright? Are we now no longer there? Are we just going to say we are relevant only because of zaman kegemilangan dahulu? Apa yang berlaku sekarang? Ini yang kita tanya. Di manakah kita sekarang ni di dalam dunia Islam? Hanya seorang sahaja tinggal pemegang Nobel Laureate yang Islam.
Abdul Salam dah meninggal, dan seorang lagi Ahmad Zuhail yang sekarang berada di Caltech. Kemudian tiada lagi orang Islam. Tiada lagi. Dan kerana itulah USIM telah menubuhkan Kolej Permata Insan supaya kita dapat didik anak-anak yang IQ 150 yang ini dikonsider sebagai Muslim Genius untuk insya-Allah akan menjadi Nobel Laureate Muslim pertama sejak dalam zaman sekarang. InsyaAllah. Dan saya berharap juga yang mana-mana cendekiawan cerdik pandai USIM yang ada sekarang ini, ambillah iktibar untuk ini menjadikan tuntutan kifayah pada anda sekalian untuk maju ke hadapan. Saya juga ingin membangkitkan betapa pentingnya ilmu ini yang ada dalam diri setiap Muslim untuk disebarkan dalam bentuk yang mudah dicapai oleh semua masyarakat. Walaupun kita berada pada zaman internet, iaitu zaman yang segalanya berada di hujung jari, tetapi kita masih memerlukan buku. Ini adalah kerana walaupun dunia mempunyai 7.6 bilion manusia, sebenarnya kalau kita cek dalam data yang sedia ada, hanya 1.3 bilion internet address sahaja yang diguna. Do you understand? Kita di sini, kita take it for granted. Semua handphone anda boleh dapat Google, you boleh search. Tapi sebenarnya dalam dunia dengan populasi 7.6 bilion manusia, hanya 1.3 bilion sahaja yang ada internet address. What happened to the rest? Ini bermakna dalam satu dunia ni hanya 17% sahaja manusia yang ada access to information by internet. Ya. So walaupun kita di Malaysia ni sudah anggap internet sebagai keperluan dan bukan lagi kemahuan. Internet now becomes a necessity, no longer a want, ya. Ramai perlu kita ingatkan, ramai anak-anak miskin dalam dunia masih lagi perlu menghargai buku walaupun sekadar second hand. Ya, jadi inilah sebabnya kita masih mengagung-agungkan adanya buku, dan jangan sia-siakan buku. Sekiranya pelajar-pelajar sekalian sudah tidak mahu dengan buku itu, sudah habis dah dengan guna buku itu, bagilah kepada orang lain yang amat memerlukan. Sedekahlah buku itu kepada orang lain yang lebih memerlukan. Semasa saya melawat di Havana, Cuba, pernah dengar Cuba, ya, very far away from here, right? Di Cuba, dia di bawah economic sanction oleh United States. Maknanya tidak boleh ada trading berlaku dengan Amerika atau negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Syarikat dengan Cuba. Cuba, sekiranya pelajar-pelajar dan tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Cuba sekarang, Cuba sekarang freeze frame, frozen dalam zaman 60-an, tidak ke depan lagi dah. Walaupun dalam segi sains dan teknologi, mereka adalah kedua terhebat di dunia, terutamanya dalam bidang biotek, kedua terhebat dibandingkan dengan Amerika Syarikat. Tetapi lain-lain lifestyle, semuanya frozen sehingga 60 pada zaman 60-an. Kereta-keretanya pun zaman Elvis Presley, tahu? Ada orang tak tahu ke Elvis Presley? Saya takut ramai yang muda-muda tak pernah dengar Elvis Presley. So anyway, kereta-kereta besar macam zaman 60-an itulah yang sekarang ni berada di Cuba. Dan mereka semuanya, setiap rumah ada hanya satu bulb saja. Ulang suara. You all kau tak ada lampu, marah-marah. Okey, dalam Cuba satu rumah ada satu bulb sahaja. Sebab dia nak conserve electricity. So forget about internet. Okay? Dan dengan ini, Cuba adalah satu negara yang amat-amat menghargai ilmu. Dan mereka amat-amat menghargai buku. Buku, itulah satu caranya idea-idea mereka dapat dikomunikasi atau berlaku komunikasi di antara rakyat Cuba dengan cara buku.
Ya, bukan dengan cara internet. Buku-buku dijual dengan cara second hand. So, bagi pelajar-pelajar boleh membeli buku dengan harga 20 sen, 30 sen. So, semasa saya di Cuba memang banyak membeli buku-buku, tapi soalnya bukunya kebanyakan dalam bahasa Spanish. Jadi ramai yang tak boleh membacanya. Tapi itulah caranya. Itu yang saya nak nyatakan di sini. Kadang-kadang kita ni terlupa. Kita take so much for granted, ya. Kita sekarang ni ada buku dalam library tapi tidak mau datang ke library. Walaupun cantik, hari ini saja datang. Sebab semuanya Google, betul tak? Nak buat homework Google. Right? Sudah tidak mau melihat apa lagi yang ada dalam library. Buku-buku hebat yang ada dalam library ini siapa pun dah tak baca. Semuanya buat homework dengan Google. Tapi perlu, I think you need to understand, apa yang you download dalam Google mungkin bukan maklumat yang sah, dan bukan maklumat yang sahih, dan bukan maklumat yang diterima pakai oleh ilmuwan. Jadi jangan main sangat Google, ya. So please come to the library. Cik Jasmine, kita dah cuba macam-macam nak bagi library ni hebat. Siapa ada library paling cantik dalam dunia? USIM lah. Dunia Negeri Sembilan. Okay, so make sure lah pelajar-pelajar lepas ni datanglah lebih kerap ke USIM. Kita dah ke library USIM. Kita dah buat cafeteria, kita dah buat macam-macam ni nak bagi cantik. Dalam 2-3 bulan ni semua boleh makan kat sini, boleh ada kafe kat sini, boleh ada macam-macam kat sini. Okay, so kita dah luluskan di peringkat JKPU tu galakkan pelajar-pelajar sekalian untuk terus berada di library. Library pun sekarang dah buka hingga pukul 10 malam. Nak beri, betul? Hari Minggu, dah buka lagi. So there you are, untuk menggalakkan pelajar-pelajar sekalian dan juga pelajar-pelajar mungkin daripada sekolah kluster untuk sama-sama datang dan menikmati juadah buku-buku yang ada di library ini. So dengan sejarah peradaban keilmuan Islam yang maha tinggi itu, kita sepatutnya sudah berada pada zaman sekarang berada di depan masyarakat barat. Data yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa iaitu PBB telah menunjukkan pembangunan di wilayah Arab yang terdiri daripada 20 negara hanya dapat menterjemahkan 330 buku sahaja setahun. Angka itu sangat menyedihkan kerana ia merupakan hanya 1/5 daripada jumlah buku-buku yang diterjemahkan oleh sebuah negara kecil Yunani dalam setahun. Seperti example, Sepanyol dapat menterjemahkan rata-rata 100,000 buku setiap tahun. Tetapi seluruh negara Arab yang ada 22 country hanya mampu menterjemah 330 buah buku sahaja. What is happening to us? Ya, seperti mana yang kita masuk ke USIM Iqra, kita keluar ke USIM Iqra, macam itu tidak menjadi apa-apa di sanubari kita. Persoalan dan perkembangan ini harus sama-sama kita menjawab dan mencari penyelesaiannya. Hadirin dan hadirat sekalian, saya melihat banyak aktiviti diadakan sambutan Hari Buku Sedunia di peringkat USIM pada tahun ini. Saya gembira kerana aktiviti ini juga bukan sahaja berlega di sekitar USIM dan kepada warga USIM, tapi juga melibatkan komuniti luar, iaitu para pelajar yang berada di luar seperti para sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Dan pelbagai aktiviti yang dianjurkan adalah seperti pertandingan choral speaking dalam bahasa Arab, pertandingan hafazan Al-Quran, program mekar bahasa, budaya membaca dalam kalangan generasi Y yang akan disampaikan oleh Yang Bahagia Dr. Lim Swee Tin. Terima kasih Dr. Lim kerana sudi hadir pada pagi ini. Ladies and gentlemen, let's give a big hand for Dr. Lim Swee Tin. Pameran dan jualan buku yang melibatkan penerbit Galeri Ilmu Sendian Berhad, Dewan Bahasa dan Pustaka, penerbit USIM dan beberapa pembekal lain. Wacana buku untuk 2 buah buku terbitan penerbit USIM dan 2 buah buku terbitan Galeri Ilmu. Pertandingan bercerita untuk sekolah rendah, pertandingan biar buku bicara untuk sekolah menengah,
pertandingan penulisan ulasan buku-buku penerbitan USIM, kempen projek wakaf buku iaitu 1 buku sejuta ilmu, Iqra' fil Bustan iaitu membaca di taman ataupun dataran Chancellery, dan nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka Khidmat Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Semua program ini kelak pastinya akan menjambahkan lagi minat membaca dan perkembangan budaya ilmu di kalangan masyarakat, khususnya pada seluruh warga USIM dan pihak lain yang terlibat. Akhir kata, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi pada Jabatan Perpustakaan, Bahagian Penerbitan, Sekretariat Sahabat Kembara Ilmu ataupun SKIL dan juga Majlis Perwakilan Pelajar. Tidak lupa juga pada para penaja dan kerjasama dari Galeri Ilmu Sendirian Berhad serta Dewan Bahasa dan Pustaka yang sama-sama telah memberikan komitmen untuk menjayakan sambutan sepanjang minggu ini. Justeru, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan penganjuran sambutan Hari Buku Sedunia 2014 USKIM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.